Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Hazimi Ikhwan bin Tuan Azhar. Saya dari SMK Tengku Ampan Intan, Kuala Berang, Terengganu. Cahaya matahari menyilau mata, rasa pedih susah ditahan. Lafaz bismillah membuka kata, gelanggang syarahan saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang berdiri di atas neraca keadilan, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, para guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Berdirinya saya di atas pentas ini untuk menyampaikan satu anjakan paradigma tentang syarahan yang bertajuk Dilema Plastik COVID-19, Pelindung atau Pencemar. Hadirin Dewan yang dihormati sekalian, tahun 2020 menjadi sebuah mimpi ngeri buat dunia. Kewujudan virus yang kecil ini secara rakus menakluk dunia sehingga menjejaskan rantaian ekonomi global. Apakah yang sebenarnya menghantui kita selama ini? Dan benarkah makhluk kecil ini juga mampu memberikan kesan terhadap alam sekitar? Walaupun begitu asyik meratah nyawa manusia setiap hari. Jadi, mari kita kenali musuh utama manusia ini, iaitu COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, COVID-19 merupakan penyakit coronavirus 2019. Virus ini merupakan sindrom pernafasan akut teruk dan mula dikesan pada pertengahan Disember tahun lalu di wilayah Wuhan, negara China. WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada 11 Mac tahun 2020. Setakat hari ini, sebanyak 43.4 juta kes positif COVID-19 telah direkodkan dan manakala 1.1 juta telah menemui kematian. Sidang redaksi sekalian, bagaimana virus ini mampu tersebar sehingga membunuh berjuta-juta orang dalam masa setahun? Virus COVID-19 ini didapati menular melalui titisan pernafasan daripada batuk dan juga bersin. Jika seseorang dijangkiti virus ini, mereka akan mula menunjukkan simptom-simptom seperti kesukaran bernafas, batuk dan juga demam dalam tempoh inkubasi selama 1 hingga 14 hari. Warga Dewan sekalian, maka untuk mengelakkan virus ini daripada tersebar dengan cepat, Pengarah WHO Dr. Thomas Adam Ghebreyesus telah mengeluarkan saranan untuk memakai pelitup muka untuk melindungi saluran pernafasan seperti hidung dan mulut. Untuk petugas kesihatan pula, Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan bekalan suit PPE yang terdiri daripada suit pakaian, penutup dan penghalang muka untuk golongan barisan hadapan ini supaya mereka tidak sama dijangkiti COVID-19. Maka dengan segala persiapan dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi virus berbahaya ini, timbul persoalan, apa yang akan terjadi kepada sisa PPE tersebut? Adakah pasca COVID-19 manusia akan menghadapi masalah pencemaran sisa plastik yang lebih dahsyat? Plastik dan pelitup muka, pelindung atau pencemar? Persoalan ini timbul kerana suit PPE ini hanya boleh digunakan sekali sahaja, ditambah pula 18 komponen dengan permintaan yang tinggi di pasaran. Menurut Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Noor Hisham bin Abdullah dalam satu sidang akhbar mengatakan bahawa bekalan PPE merupakan satu isu kritikal di peringkat global.
Di peringkat KKM sendiri, didapati permintaan bagi sud ini telah meningkat secara mendadak di keseluruhan fasiliti Kementerian Kesihatan. Malah lebih mengejutkan lagi, menurut beliau, sejumlah 59 juta sud diperlukan dalam tempoh 1 bulan. Di Sabah pula, beliau telah berkata sejak April yang lepas 5,000 PPE telah digunakan setiap hari. Saya ulang, setiap hari yang membawa jumlah 150,000 dalam tempoh 1 bulan. Dalam satu kajian yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, sebanyak 1 juta pelitup muka telah digunakan setiap hari sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh kerajaan bagi mengatasi isu ini adalah dengan merancang satu sistem yang sistematik bagi menguruskan sisa sampah yang telah dibuang. Menurut Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Dr. Masrizam bin Mohamad, isu pencemaran pelitup muka ini mampu diselesaikan jika segala sampah tersebut diuruskan dengan baik serta membaik pulih sistem pengurusan sampah di Malaysia. Dalam masa terdekat ini, jika masalah ini dapat diselesaikan, kerajaan Malaysia dapat menumpukan fokusnya kepada isu COVID-19 berbanding masalah pencemaran sisa pelitup muka. Rakyat Malaysia yang mahir dalam menjahit adalah sangat digalakkan untuk menjahit sendiri sud PPE daripada bahan terpakai seperti kain dan material kalis air untuk disumbangkan kepada golongan petugas barisan hadapan. Inilah senario yang terjadi di Malaysia apabila berbondong-bondong para sukarelawan yang sama-sama membantu tidak kira agama, bangsa dan warna kulit. Akhir sekali, cara untuk mengatasi masalah pencemaran plastik ini dari segi diri sendiri adalah kita boleh memakai pelitup muka yang boleh digunakan semula. Kita sedia maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia telah membenarkan kita untuk memakai pelitup muka yang boleh digunakan semula. Tetapi haruslah menepati standard yang telah ditetapkan oleh WHO agar sebarang risiko penularan dapat diminimumkan apabila kita menggunakan pelitup muka. Alam sekitar harus dipelihara dalam usaha memerangi COVID-19. Bayangkan jika suatu hari nanti kita menang peperangan menentang virus ini, kita akan kembali menjalani aktiviti harian tanpa perlu mematuhi SOP yang kadang-kalanya meremehkan. Namun, semua ini tidak dapat dinikmati sepenuhnya jika masalah pencemaran masih berlaku. Adakah kita mahu lihat sungai kita kotor dengan sisa pelitup muka? Adakah itu yang kita mahukan? Ini bukan salah plastik, namun salah kita kerana tidak menguruskannya dengan betul. Salah kita kerana kita menyalahkan plastik tetapi tidak menyalahkan diri kita sendiri. Akhir kata, wajarlah untuk kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Pakailah pelitup muka, jaga perjalanan fizikal dan yang paling penting, kita jaga kita tanpa mencemarkan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.